Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Khairuddin dengan nombor pendaftaran 17DIB 20F1012. Hari ini saya bersama rakan sekumpulan saya ingin menjelaskan tentang murtad. Murtad daripada segi pengenalan ialah murtad merupakan satu jenayah besar di dalam agama Islam dan dianggap kufur yang paling jijik dan keji. Malah lebih keji daripada kufur biasa kerana orang murtad dianggap menghina Islam, menghina Allah dan menghina Rasul. Sebab itu, orang murtad mesti dijatuhkan hukuman bunuh setelah disuruh bertaubat beberapa kali, sedangkan dia tetap tidak mahu bertaubat. Murtad daripada segi bahasa ialah ridah atau murtad bermakna rujuk beralih kepada berpegang kepada sesuatu yang lain. Manakala daripada segi istilah pula ialah beralih daripada berpegang kepada agama Islam kepada menganut agama yang lain. Apa yang menyebabkan murtad? Murtad boleh berlaku dengan perkataan atau ucapan dan kata-kata. Apabila ucapan dan kata-kata tersebut menolak hukum hakam Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diketahui oleh semua orang, atau kata yang menghina apa-apa ajaran Islam, hukum akad Islam, menghina Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lain, menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Melalui perbuatan, apabila seseorang Islam melakukan apa-apa pun perbuatan ataupun tingkah laku yang boleh membatalkan imannya, maka orang itu boleh menjadi murtad seperti sujud di hadapan berhala, matahari, bulan, manusia atau kepada malaikat atau kepada mana-mana makhluk lain atau melakukan ibadah yang lain terhadap selain daripada Allah. Murtad melalui akidah, kepercayaan atau niat akan berlaku apabila seseorang Islam mengingkarinya di dalam hati mengenai kebenaran ajaran Islam seperti yakin ajaran sama seperti agama lain atau yakin bahawa agama lain lebih baik daripada agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmika Mazin binti Muhammad Jasman Izzah dan nombor matrik saya ialah 17DIB 20F1010 dan saya daripada kelas DIB 1A. Yang pertama, tidak mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah. Kedua, menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, tidak mempercayai dan meragui hukum Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Yang keempat, tidak mengakui dan meragui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kelima, tidak mempercayai bahawa hari kiamat itu akan tiba juga. Kita beralih kepada syarat sah murtad, iaitu yang pertama, berakal. Orang yang melakukan perkara yang boleh menjadikan murtad sama ada berbentuk kepercayaan, perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu perbuatan perlu mempunyai akal yang waras dan boleh berfikir dengan baik untuk digelar murtad dan dijatuhkan hukuman murtad. Kanak-kanak, orang gila dan orang pingsan tidak dikira murtad walaupun telah melakukan perkara yang telah menyebabkan murtad. Yang kedua ialah pilihan sendiri ataupun sukarela. Orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih beriman tidak sah murtad. Seperti mana firman Allah di bawah. Harta orang yang murtad sama ada sebelum atau selepas dia murtad akan diserahkan kepada Baitul Mal dan akan menjadi hak milik Baitul Mal. Seterusnya ialah hukuman mati jika tidak bertaubat, dan jika hukuman ini digugurkan atas sebab-sebab tertentu, orang yang disabitkan murtad itu akan dikenakan hukuman takzir. Perkahwinan sepasang suami isteri akan terbatal dan seorang lelaki tidak boleh mengahwini mana-mana perempuan setelah murtad. Begitu juga dengan seorang wanita tidak boleh mengahwini mana-mana lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah binti Abdul Ghazi dan nombor pendaftaran saya ialah 17DIB 20F1008. Jom kita kenali cara mengatasi masalah murtad. Yang pertama ialah pemahaman dan bimbingan sempurna tentang akidah dan Islam. Yang kedua pula, menyediakan tenaga pengajar tentang agama secara mencukupi. Yang ketiga, ketegasan dan sikap bersungguh-sungguh dari pihak berkuasa. Yang keempat, mengadakan kelas agama bagi yang mualaf. Yang kelima pula, menggubal undang-undang untuk mengekang penekaran agama. Yang keenam, mengadakan kempen tentang betapa indahnya agama Islam. Yang ketujuh, kawalan terhadap media massa. Yang ke-8 pula, memantapkan diri dari segi akidah dan tauhid. Dan ke-9, memantapkan dan memajukan diri.
Kesimpulannya, dari ulasan-ulasan di atas, jelaslah bahawa murtad menurut perspektif Islam merupakan satu jenayah besar dalam Islam. Ia dianggap kufur yang paling jijik dan keji, malah lebih keji dari kufur biasa. Kerana orang murtad dianggap menghina Islam, menghina Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebab itu, orang murtad mesti dijatuhkan hukuman bunuh apabila didapati bertaubat beberapa kali, sedangkan dia tetap tidak mahu bertaubat.